Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam. Dialah yang maha pencipta, dialah yang maha berkuasa, dan dialah yang maha memiliki segala-galanya. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling agung, kekasih yang paling kita rindu dan sanjung, orang yang kita sangat-sangat berharap agar ditempatkan bersamanya di dalam syurga nanti, insya-Allah. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semua yang berada di atas agama dan sunnahnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi lah dalam siri kuliah kita, yang mana kalau pada pertemuan yang lalu kita bercakap tentang soal ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang pagi diminta lah, kita tak ada kitab khas kan, kita akan sembang-sembang atau cerita-cerita perkara-perkara yang mungkin asas bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk memahami bahawa macam mana sebenarnya kita nak meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah hakikat yang perlu kita tahu dan hakikat yang perlu kita sedar, bahawa matlamat yang paling utama dalam hidup ni adalah mencari keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kita, mungkin beberapa hari ini kita dihidangkan dengan cerita meninggalnya Queen Elizabeth. Dan macam-macam ceritalah. Bila Queen dah meninggal, orang yang disanjung, orang yang famous memerintah England dalam tempoh yang Raja England paling lama lah dia kata, dan dia orang ketiga paling lama memerintah sebagai seorang raja. Ada dua orang lagi, satu 73 tahun, dia 70 tahun. Queen Elizabeth pun sama dekat 70 tahun kan, dia memerintah lama, disanjung, dipuji dan sebagainya. Tapi di sisi hakikat yang sebenar, sehingga ada satu polemik baru ni, orang tanya boleh atau tidak kita mendoakan dia, atau kita kata kepada dia rest in peace, semoga dia berehat dalam keadaan tenang dan aman. So timbullah satu persoalan, apa erti rehat dalam tenang, rest in peace, dan boleh tak kita bagi tahu kepada seorang yang kita tahu bahawa dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dan bukan dia saja, orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, apabila dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, apa status yang sebenarnya pada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak memahami perkara tersebut supaya kita tahu apa hakikat kemuliaan insan sebagai hamba yang beriman. Okey, di mana kemuliaan kita sebagai insan dan manusia? Kita kena flashback balik. Flashback cerita kita ni, flashback sebelum daripada wujudnya manusia, sebelum wujudnya kita. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah telah menciptakan makhluk yang sangat istimewa, yang tidak pernah buat salah dan tidak pernah buat dosa. Tak tahu buat salah, tak tahu buat dosa. Iaitulah Allah menciptakan malaikat.
Allah cipta malaikat. Malaikat ni dia tak tahu nak buat dosa. Sebab dia orangnya dia panggil, dia punya tu satu hala. Dia tak tahu untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu macam tu. Kalau kita kata kepada anak kita, abang, tolong basuh kain, basuh pinggan ataupun cuci halaman, dia mungkin kata ya, dia mungkin kata tak. Sebab itu manusia. Kalau malaikat dia tak ada istilah tu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifat dia tidak pernah ingkar kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Apa saja yang Allah perintahkan dia akan buat. Dan dia tak ada istilah malaikat tu ada malaikat Islam, malaikat kafir, tak ada. Kalau kita pernah dengar jin Islam, jin kafir ada, orang Islam, orang kafir ada, malaikat tak ada. Malaikat semua beriman kepada Allah. Lalu setelah Allah ciptakan makhluk dan Allah ciptakan malaikat, Allah bagi tahu kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana aku kata Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan di bumi ini satu makhluk menjadi khalifah. Sehingga malaikat tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, engkau nak jadikan di bumi ini satu makhluk yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedang kamu dah ada malaikat yang menyembahmu, memujimu, mensucikanmu. Malaikat dan kan dah ada. Tapi kenapa Allah nak cipta satu makhluk yang tahu buat kerosakan ni? Allah Ta'ala jawab kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu malaikat apa yang kamu tak tahu. Allah kata kepada malaikat macam tu. Sebelum daripada Allah cipta juga manusia, Allah dah tawarkan satu amanah yang berat kepada makhluk-makhluknya yang lain. Siapa yang nak memikul amanah ni? Allah Ta'ala tanya langit, langit tak sanggup. Allah Ta'ala tanya bumi, bumi tak sanggup. Allah Ta'ala tanya gunung, gunung pun tak sanggup. Sampai pada makhluk yang nama dia manusia, manusia sanggup. Apa amanah tu? Amanah tu ialah untuk dia menyembah Allah dalam keadaan diuji. Yang Allah bagi kepada dia dua kemampuan, dua kebolehan. Iaitu pertama, kebolehan untuk mentaati Allah, dan yang kedua, kebolehan untuk mengingkari Allah. Dan akhirnya Allah ciptakan manusia. Jadi manusia ada satu perkara yang berbeza banding makhluk-makhluk yang lain. Iaitu manusia, Allah bagi kepada dia akal, dan Allah bagi kepada dia nafsu. Sehingga dengan akal dia boleh taat kepada Allah, dan dengan nafsu dia boleh ingkar kepada Allah. Allah jadikan kebolehan ini sebagai satu ujian kepada manusia. Allah jadikan perkara ni sebagai satu ujian. Sebab tu kalau ada orang bertanya, kenapalah ada manusia jahat? Jawapan dia, kerana Allah berkehendak mencipta manusia sebegitu. Tak boleh ke manusia ni baik semua? Kita jumpa orang ni, kenapalah ada orang jahat? Siapa pergi ke Mekah pun, ada selipar hilang dekat masjid dekat Mekah. Ada orang curi, orang panggil curi dompet dekat dengan depan Kaabah lagi. Kenapa ada orang macam tu kita? Sebaik-baik tempat, tiba-tiba ada orang macam tu. Jawapan dia tak lain tak bukan, kerana Allah berkehendak mencipta manusia dalam keadaan dia uji manusia. So hakikat diri kita sebenarnya, memang kita kata
kalau kita buat salah itu normal, kalau kita buat taat itu juga normal. Kenapa? Kerana itu adalah hakikat penciptaan kita. Cumanya, okey, apabila kita memahami hakikat diri kita, kita kena tahu juga maksud daripada penciptaan kita. Diberi dua kemampuan, Allah Ta'ala sebut wahadainahun najdain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata kami tunjukkan kepada dia dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tak ada orang yang hari ni nak buat jahat tiba-tiba terhalang, tak boleh. Contohnya dia nak pukul orang, tengah-tengah nak pukul orang, tangan dia tiba-tiba jadi lumpuh. Tak ada. Pasal apa? Allah benarkan dia. Orang nak mencuri, waktu dia nak ambil, tak ada tiba-tiba tangan dia dan mata dia tak nampak hak dia nak curi. Tak ada. Allah bagi kepada dia, hai manusia, mu nak buat apa, buat. Nak buat baik, ahlan wa sahlan. Nak buat jahat, Allah Ta'ala kata buat. Tapi kena ingat, okay? Dalam surah Al-Insan, Allah ingatkan kita. Ada satu surah dalam Quran, nama dia surah Al-Insan, tentang hakikat kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah sampai kepada manusia satu masa yang dahulunya dia tidak dikenal orang, tidak disebut orang. Maknanya dahulu dia tak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Allah Ta'ala kata, kami ciptakan manusia daripada setitis mani. Tujuan dia nabtalihi, untuk kami uji manusia. Imma syakiran nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami nak uji manusia, jadi kami bagi kepada dia ada pendengaran dan ada penglihatan. Allah nak test ni. Allah kata kami nak test manusia, kami cipta dia untuk kami test dia. Dan kami jadikan bagi dia ada pendengaran, ada penglihatan. Tujuan apa? Supaya dia sukses dalam test ni. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala kata, inna hadainahus sabil. Kami tunjukkan bagi dia lagi jalan. Jalan mana yang sepatutnya dia ikut. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ataupun dia menjadi hamba yang kufur. Okay, Allah flashback untuk kita. Kita fikir, oh macam tu betul lah, kita dulu macam tu lah. Okay? Dan hari ni depan kita terbentang jalan dia. Terbentang depan kita jalan. Hari ni kita bangun daripada tidur, kita boleh pilih kita nak buat apa. Okay? Ada orang bangun tidur, lepas ganjang-ganjang mata, okay, gosok-gosok mata dia, dah ambil air semayang kan semayang, dia semayang. Ada orang baru bangkit tidur, dia pun basuh-basuh muka, mandi dan sebagainya, tu ambil kunci kereta, pergi kerja. Tak semayang. Siapa yang buat macam? Dia dah ada pilihan. Hidup ni bukan sekadar hari ni kita hidup, pergi kerja, kemudian balik kerja, hujung bulan dapat gaji, kemudian kita belanjakan sampai akhir bulan, bulan depan dapat pula gaji, bagi orang makan gaji. Hidup ni juga bukan sekadar hari ni kita berniaga, kita jual barang, kita dapat untung, kita belanja, kemudian kita rolling pula modal kita, kemudian akhirnya hidup ni urusan soal macam mana kita nak mencari keredaan Tuhan yang Maha Pencipta. Itu hakikat sebenar-benarnya. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. So bagi orang yang nampak, akhirnya dia bangun pagi-pagi, dia cari. Seperti mana seorang anak mencari ibunya. Kita waktu kita kecil, waktu kita kecil, bangun tidur, apa cari mula-mula? Cari mak kita. Tak sentuh pun menangis dah. Kalau boleh sentuh tak apa dah mak. Bangun pagi-pagi cari mak. Kalau pagi kita pun duk cari dengan tangan, mata duk pejam, cari mana mak. Jumpa.
Pegang tangan tak apa dah tidur leno. Pasal apa? Kita tahu mak kita ada kat tepi kita. Fitrah. Itu fitrah yang ada dalam diri kita. Mesti pagi-pagi cari. Sebenarnya hajat kita untuk mencari Tuhan kita lebih besar daripada keperluan kita mencari ibu kita. Sepatutnya bila dia celak mata, hak mula-mula dia kena cari siapa dia? Pencipta dia. Ini hakikat dia. Dia celak mata sebab tu dalam sunnah Nabi SAW bila Nabi bangun tidur, ada 3 perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, bila Nabi bangun tidur, Nabi akan panggil masaha wajhahu biyadihi. Nabi akan gosok muka dia. Gosok muka. Bukan cuci muka lagi. Cuci muka tu dah masuk tanda dah. Bangun duduk dekat katil tu, gosok muka. Kalau kita kata gosok mata ke, hilangkan kesan tidur daripada kita. Kesan ngantuk apa, kita gosok-gosok biar hilang. Bersatu. Nombor 2, apa yang Nabi buat? Waktu tu tak keluar, tak pergi tanah hari ni, tak apa-apa. Nombor 2 ialah Nabi bersyukur kepada Allah kerana menghidupkan dia setelah daripada mematikan dia. Sebab bila kita tidur, nyawa kita keluar daripada kita. So bila kita bangkit daripada tidur, Allah mengembalikan nyawa tu kat kita. So apa kata Nabi SAW dia bangun daripada tidur, macam mana bunyi doa dia? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ringkas, simple, tapi sangat mendalam makna dia. Apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita puji Allah? Alladhi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ini tadi kami tidur, kami mati. Mati yang tak sepenuhnya lah. Tapi ada juga orang panggil tidur mati kan. Memang tidur mati sungguh ni, memang tak sedar. Buat apa pun tak boleh. Memang dia tidur sungguh. Ni memang tidur mati. Tapi sekurang-kurangnya bila bangkit tu boleh hidup balik, alhamdulillah. Kalau kita bimbang tidur tak bangun-bangun, itu memang mati sungguh. Nah, ni memang lepas dia bangkit daripada tidur, dia kata alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ni aku masih memiliki nafas. Hari ni aku masih memiliki nyawa untuk aku hidup sehari lagi. Sebab tu kalau kita nak katakan birthday kita, birthday memang hari kita dilahirkan sekali. Tapi hari kita dihidupkan setiap hari. Sebab doa Nabi kata tadi, kita ni dihidupkan oleh Allah setiap hari. Kita bangkit daripada tidur sebagai nyawa yang Allah sambung untuk kita. Kita tak pun tak tahu. Andai kata bila kita tidur nanti tak bangun-bangun, wallahu ta'ala a'lam. So kita faham bahawa setiap hari kita diberikan nafas, umur oleh Allah. Dan itu adalah peluang yang Allah bagi kepada kita sekali lagi untuk memenuhi hakikat penciptaan kita, iaitu kita mesti menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan mana yang kita nak pilih, mesti kita pilih jalan yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Kita minta setiap hari dalam salat kita, dalam Fatihah kita, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itulah kita nak minta dengan Allah. Setiap hari kita minta, ya Allah, biar aku dapat hidup jalan yang lurus. Sebab tu kekayaan, ataupun kita kata ambillah contoh Queen Elizabeth. Saya baca dia ada harta 500 juta USD. Harta dia saja, bukan the whole family, royal family itu. Dia saja ada 500 juta USD diwarisi oleh putera Charles dia lah. Dia saja. Tapi dalam hadis, ataupun kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, apa realiti, hakikat yang
akan dia depani mengikut ilmu yang kita belajar. Walaupun dia orang yang pada kita mungkin Nobel lah, mungkin dia ada kerja amal NGO situ gini-gini. Sebahagian orang melihat dari sudut tu. Sebahagian orang mungkin melihat imperial dia dan sebagainya, penaklukan yang berlaku dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Tapi in reality, berdasarkan ilmu yang kita belajar dan kita faham, apabila seorang hamba waktu hidup dia tak kenal Tuhan yang mencipta dia, dan dia tidak mengabdikan diri kepada Tuhan yang menciptakan dia, so dia adalah produk yang, bahasa mudah kita kata, gagal lah. Dia tidak menepati hakikat penciptaan dia. Walaupun waktu dia hidup dia adalah orang yang paling mewah, paling kaya, paling ternama, paling segala. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yu'ta bi an'ami rajulin min ahli al-ard yaumal qiyamah wa huwa min ahli an-nar. Pada hari kiamat nanti, ini cerita lepas daripada tadi kita flashback kisah sebelum wujud. Sekarang ini kita fast forward kepada selepas kita tak ada nanti. Didatangkan waktu bila kita dah tak ada semua, Nabi SAW bagi tahu, didatangkan seorang lelaki yang paling nikmat di atas muka bumi. Orang yang paling banyak nikmat dia. Let's say orang paling hartawan atas muka bumi ni siapa? Kalau kita sekarang ni yang paling bilion, yang paling kaya siapa dia? Amazon punya CEO kan? Owner. Dan siapa dalam ni? Elon Musk. Oh, waktu paling kaya sekali. Sebelum daripada dia ada lagi tak orang paling kaya? Rasanya ada. Sebab kekayaan kita in numbers. Tapi kekayaan orang dulu, betul dia ada emas-emas betul tu. Let's say kita kata Firaun lah. Orang yang memiliki kerajaan Mesir, harta dia pun banyak, emas dia pun banyak, memang kerajaan dia, orang paling nikmat, tak pernah sakit, tak pernah kata. Let's say Firaun lah sebagai contoh. Nabi SAW kata, didatangkan orang yang paling nikmat di atas muka bumi. Kaya ada pada dia, sihat ada pada dia, harta ada pada dia, nama pangkat ada pada dia, semua kenikmatan ada pada dia, yang paling the most. Tapi pada hari kiamat dia adalah ahli neraka sebab dia tak beriman kepada Allah. Nabi SAW kata dimasukkan sekejap saja dalam neraka. Kemudian bila dikeluarkan daripada neraka, Allah tanya dia, apakah kamu pernah selama hidup ni merasa nikmat? Pernah tak rasa nikmat selama hidup? Dia yang kena sekali tu, padahal dia paling nikmat atas muka bumi. Tapi sekali saja kena tu, dia kata aku tak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Hilang tu memori nikmat pada dia. Dia rasa aku tak pernah rasa nikmat sedikit. Padahal dia adalah orang yang paling melimpah-limpah kenikmatannya sewaktu dia hidup di dunia. Dan Nabi SAW juga bersabda, didatangkan dengan orang yang paling susah di atas muka bumi. Apa dia? Tak tahu nak bagi contoh. Sebab kita kadang-kadang tak kenal. Tapi andai kita imagine orang yang paling susah, harta dia tak ada, mungkin tubuh badan dia pun tak sempurna, mungkin dia sakit, mungkin dia pun OKU dan sebagainya, dicaci, dibuli dan sebagainya. Tapi Nabi SAW kata dia ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah. Lalu dia yang paling susah atas dunia ni dimasukkan ke dalam syurga sebentar saja. Sekejap, kemudian ditanya, apa pernah kamu rasa susah selama hidup ni? Tahu jawapan dia apa? Dia kata, ma
aku tak pernah merasakan kesusahan walaupun sedikit. Maknanya kenikmatan syurga itu telah menyebabkan dia lupa segala kesakitan yang dia alami sebelum. So hakikat perjalanan kita dah flashback sebelum daripada kita ada. Dan kita juga dah fast forward sampai kepada zaman yang kita akan tiba di sana nanti. Alhamdulillah, kita tahu cerita ni waktu kita sedang ada kemampuan untuk mengubah atau melakukan sesuatu. Let's say kalau orang tu dia tahu property nak naik, sebelum daripada property tu dia naik, dia ada kemampuan untuk buat decision. Masa ni benda tak berlaku lagi, tapi decision tu dia dah tahu. Kalau kita kata stok ni, kita tengok market nak naik dah ni, kita ada khabar masa depan. Kita tahu bulan depan yang punya saham ni dia akan naik berapa mata dia tinggi. Kita tahu sebelum daripada benda tu berlaku. Apa kita buat? Kita beli semua pada kita tahu dah. Dan alangkah beruntungnya orang yang dapat buat decision waktu dia dapat peluang tu masih ada. Setengah orang dia tahu benda dah berlaku. Alamak, kalaulah aku tahu dulu, aku dah beli dah siap-siap. Betul tak? Kadang-kadang kita beli rumah dulu datang KL tahun 2009 dulu. Mula-mula tengok rumah tu mahal juga, tapi taklah semahal sekarang. Kita berkata, kalaulah aku dulu aku tahulah aku beli dah rumah ni. Contoh kita kata. Tapi kita sedar bila dah berlaku kenaikan harga rumah sampai kita pun dah tak mampu nak beli dah. Contoh. Kita berkata, rugi aku tak beli dulu. Alangkah baiknya kita tahu tentang sesuatu. Waktu kita tahu tu, kita masih ada peluang untuk buat decision, untuk kita ubah ataupun kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita tahu tu. Betul tak? Analogi saya, kalau kita tahu saham, kita beli. Kalau kita tahu property, kita beli. Kalau kita tahu apa juga, exam sekalipun, kalau kita nak tahu dah soalan mana nak masuk, kita dah baca siap-siap dah. Kalau kita masuk court, kita tahu dah apa argument pihak lawan nak bagi tahu, kita dah study siap-siap untuk jawab dia sebagainya. Alhamdulillah, banyak benda kita boleh settle bila kita tahu cerita masa depan. Alhamdulillah, Allah dah bagi tahu kepada kita kisah masa depan kita. Dia dah fast forward tadi. Kita dah tahu cerita sebelum ni, apa hakikat, apa yang Allah Ta'ala akan tanya kita nanti, apa soalan yang nanti kita nak kena ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kita dah tahu apa yang nanti akan ditimbang pada hari akhirat. Bukan tubuh badan kita yang besar. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ada seorang lelaki yang gemuk, dia panggil as-samin, al-azimus samin. Dia besar, dia berisi, duduk di atas timbangan hari akhirat, tidak bergerak timbangannya dan tidak bernilai beratnya walau dengan sebelah sayap nyamuk. Padahal dia besar. Kita juga tahu daripada hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang nama dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud satu hari dia naik pokok, tiba-tiba datang angin tiup pokok tersebut bergoyang. Dia duduk atas pokok duduk bergoyang. Yang kawan duduk bawah ni duduk tengok, betih dia kecil, betih ibnu Mas'ud ni dia kecil, duduk bawah ni dia tengok dalam pokok tu duduk bergoyang. Lepas tu betis dia pula kecil. Orang pun ketawa dekat dia. Nabi SAW kata, mimma tadhakun, kenapa kamu ketawa? Jawab di sahabat-sahabat yang di bawah ni, kami ketawa sebab kita tengok kecilnya betis Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, demi Allah, dua betis dia tu di sisi Allah lebih berat daripada gunung, timbangan gunung Uhud.
Yang tadi gemuk, tak ada nilai. Yang satu kecil tapi lagi berat daripada gunung. Apa yang membezakan? Apa yang membezakan? Kita tahu apa benda yang Allah Ta'ala nak timbang nanti akhirat nanti. Bukan tubuh kita yang sasa, bukan penampilan kita, bukan harta benda kita, bukan pangkat darjat kita. Yang Allah Ta'ala nak timbang ialah amal ibadat kita, amalan-amalan kita. Sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita berada dalam mood sedar hakikat ini, so buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Apa yang kita nak kena buat? Itu soalan dia. So, kalau kita tahu saham tadi, stock market, kita beli. Kalau kita tahu property, kita beli. Kalau kita tahu soalan, kita baca. Kalau kita tahu argument, kita preparekan hujah untuk jawab dia. Kalau kita tahu perjalanan akhirat, apa yang kita kena buat? Okey. Dalam hidup ni, memang kalau kita kata, Ustaz, kalau orang tanya lah, saya rasa nak buat ni, tak tahu nak mula dekat mana, banyak sangat. Ustaz tu ajar macam ni, oh ni ajar macam tu, banyak sangat. Sehingga sebahagian orang kata, dia pun tak tahu apa benda sebenarnya. Ada ke tak benda yang utama, yang key dia, yang bila kita buat, kita selamat. Dan ada tak benda-benda yang mana bila kita buat sikit, pahala dia banyak. So kita mesti nak tahu benda-benda macam tu. Yang pertama, kita nak tahu apa yang paling penting. Apa yang paling penting. Dan yang kedua, apa yang paling untung. Paling penting, paling untung. Okay? Macam kita kata, ada seorang Dr. Zakir Naik, dia pernah bagi satu analogi. Seorang dia jawab periksa, dia masuk periksa, belajar. Okay. Dua orang ni, seorang register, seorang tak register. Sama-sama belajar. Dia masuk dalam kelas. Maka hari nak periksa, mestilah dia bawa, nak masuk periksa, nak kena ada, apa panggil, nombor ataupun kelulusan masuk exam tu. Yang daftar saja boleh masuk, yang tak daftar tak boleh masuk. Satu. Kemudian bila dah periksa, yang daftar saja, yang masuk periksa dapat markah. Yang belajar pandai pun tapi dah tak periksa, tak ada markah. Sampai akhirnya yang daftar saja dapat sijil, yang tak daftar tak ada sijil. Walaupun cerdik dia sama, pintar dia sama, apa panggil, kebolehan dia sama, tapi apa yang paling penting situ? Registration. Kalau tak register, walaupun sepintar mana, tak ada mana. So kita nak tahu apa yang paling penting dan apa yang paling untung. Bila kita sama-sama register, apa jawapan kita yang boleh mendapat markah banyak. Saya bagi analogi itu nak faham. So dalam ujian kita, dalam hidup ni adalah ujian. Itu kita dah tahu. Apa yang paling penting dan apa yang paling banyak untung. Paling penting apa? Agak-agak apa paling penting? Apa yang paling penting? Ahsanti. Yang paling penting adalah tauhid. Apa maksud tauhid? Beriman kepada Allah, mengesakan dia dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu. Bahasa mudah kita kata, yang paling penting dalam hidup ini ialah la ilaha illallah. Ini paling penting. Tak ada yang boleh mengalahkan dia. Paling penting. Apa yang membezakan Queen tadi yang kita sebut tadi, ataupun apa yang membezakan Fir'aun yang begitu hebat, gah, sampai tamadun yang dibina oleh Fir'aun selama ribuan tahun, hari ini orang masih lagi kagum. Tapi dia adalah ahli neraka. Apa yang membezakan dia
Padahal dia orang yang kaya dan hebat dengan orang yang tak sehebat dia, tak sekaya dia, tak segah dia, tapi di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Yang membezakan dia adalah kalimah la ilaha illallah. Ini paling penting dalam hidup itu. Setengah orang dia kata, tu je Ustaz, tu je. Bukan tu je, kalimah tu mesti kita faham dan kita tahu apa yang datang bersamanya. Ada package yang dibawa oleh kalimah la ilaha illallah. Maka hari ini kita nak bincang apa yang penting ni dulu. Yang untung kalau sempat kita sebut, kalau tak sempat kita sambung cerita waktu. Yang paling penting dalam hidup adalah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Dalam kalimah ni ada 7 perkara yang kita kena. 7 macam ni ke? Saya pun tak tahu 7 nak sebut macam mana. Ada 7 perkara yang kita kena tahu tentang kalimah ini. Okey, ada 7 perkara yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Kita anggap simple, tapi sebenarnya dia tidak. Kalimah ini kalau ditimbangan Allah hari akhirat, dia lebih berat daripada seluruh langit dan bumi. Value dia, kalimah ni kita sebut je la ilaha illallah, dia lebih berat daripada timbangan langit dan bumi. Dan kalimah ni apabila disebut, Allah akan masukkan dia register dirinya sebagai hamba kepada Allah, dan dia akan dapat semua benefit yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun bila kita register, boleh jadi markah kita banyak, boleh jadi markah kita sikit, tapi at least kita register. Kalau orang tak register, markah banyak pun pandai secara mana, dia takkan dapat. So itu kita tahu. Once kita register, so kita dah ada satu kad keahlian. Boleh jadi keahlian kita keahlian paling ekonomi. Mungkin keahlian orang ni adalah keahlian VIP atau mungkin VVIP. Kita tak tahu. Di sisi Allah paling penting registration. Kalimah la ilaha illallah ni dia lebih berat daripada langit dan bumi. Dan kalimah inilah yang menjadi asas kepada dakwah semua para rasul. Sejak daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Nabi Isa termasuk, Nabi Musa termasuk, Nabi Yusuf termasuk, Nabi Yaqub termasuk. Semua para nabi akan ajak pengikut dan umat dia kepada la ilaha illallah. So mustahil kalimah yang begitu agung ni kita just boleh kata alah itu je. Tak. Ramai orang sebut tapi dia tak sedar akan hakikatnya. Dalam satu hadis sehingga pernah Nabi Musa AS minta dengan Allah untuk ajarkan dia satu zikir yang istimewa. Nabi lalu disebut kepada Nabi Musa, katalah la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, orang lain semua cakap dia nak yang special. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau la ilaha illallah diletak di atas satu timbangan, kemudian langit dan bumi diletakkan di atas sebelah lagi timbangan, nescaya kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Asyad. So hari ini tak kira lah status kita dari sudut amal ibadat kita tu mungkin berbeza. Ada orang rajin solat sunat, ada orang rajin puasa sunat, ada orang dia mungkin berpada-pada dengan solat fardu, ada orang mungkin dia suka sedekah, ada orang tak ada duit, ada orang sampai mungkin ada orang yang tersalah. Mungkin dia buat maksiat, atau mungkin dia tersalah mengumpat, ataupun dia minum arak, ataupun seumpama dengannya. Hak ni semua dalam bab-bab ni nombor 2. Nombor 1, register diri kita sebagai hamba Allah. Once kita register kita dengan hamba sebagai hamba Allah,
Even hamba ni dia buat salah pun, dia ada kemampuan untuk diampunkan. Dia boleh masuk syurga. Even kalau dia mencuri, kalau dia berzina. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, pernah Jibril bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada umatmu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Abu Dzar tanya, wa in zana wa in saraq, kalau dia mencuri, kalau dia berzina? Nabi kata, kalaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, dia masih lagi boleh masuk syurga. Pasal apa? Dia register. Maknanya orang ni jahat, tapi bila dia hamba Allah, dia masih ada peluang untuk masuk syurga. Of course mungkin darjat dia tak sama, tapi sekurang-kurangnya dia memiliki kunci dia. Kunci dia ada. Walaupun mungkin dia masuk, access card dia tu boleh pergi sampai tingkat 1. Orang kalau kita masuk lift, mungkin access card kita tu boleh pergi sampai tingkat 15. Ataupun mungkin access card kita tu boleh pergi sampai ke tingkat paling tinggi. Itu kita tahu. Yang penting kita ada kunci access card. Apa access card dia? La ilaha illallah. So apa erti kalimah la ilaha illallah? Apa hak kita kena buat? 7 perkara tadi apa dia? Yang pertama ialah memahami maksud dia. Apa erti kalimah la ilaha illallah? Erti dia, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Panjangnya. Kenapa ada yang disembah pula tu? Dia kalimah ilah dalam bahasa Arab bermaksud Tuhan yang disembah. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bererti segala sujud, tunduk, minta, doa dan seumpama dengannya hanya menjadi milik Allah. Itu maksud Tuhan yang berhak disembah. Ada orang sembah Tuhan yang lain daripada Allah, maka orang tu telah telah batalkan registration dia. Kalau tiba-tiba dia kata la ilaha illallah, kemudian dia pergi sembah selain daripada Allah, apa berlaku? Kalimah tersebut tidak valid. Ataupun syarat pertama dia kata dia tak tahu pun kalimah la ilaha illallah itu maksud apa. Ada orang dia tak tahu. Zaman dulu ada satu nasyid kan, nasyid Raihan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila ditanya ni apa? Tak ada, saya nyanyi-nyanyi je. Dia tak tahu pun makna dia apa. So orang ni kalau dia mengatakan kalimah la ilaha illallah tanpa dia mengetahui maknanya, kalimah tersebut tidak valid untuk dia. Syarat pertama, mesti dia tahu dan faham apa erti la ilaha illallah. La ilaha illallah bererti tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tuhan tu siapa? Allah tu siapa? Pencipta kita. Maknanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata mudah ya, kita sembah Tuhan yang cipta kita. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, kamu sembahlah Tuhan yang telah mencipta kamu. Siapa pencipta kamu? Allah. Itulah dia. Kalau kita tak kenal selain daripada tu pun tak apa. Allah ni ada 99 nama. Kita hanya kenal nama dia Allah je. Okay? Allah tu kata, apa nama Allah lain? Tak tahulah saya. Saya hanya tahu nama dia Allah je. Satu je nama ni dia tahu. Okey dah tak okey? Okey. Paling basic. Dia kenal Allah ni siapa? Allah yang cipta dia dan Tuhan sekalian alam. Okey dah? Okey. Dia kenal Allah? Kenal. Sebagai pencipta dia dan pencipta sekalian alam, dan Allah lah yang berhak disembah. Selain daripada Allah, bukan Tuhan. Itu paling basic. Andai kata dia tahu perkara ni, dia mengucap, dia mati waktu tu, Allahu Akbar, dia dah register. Ingat tak cerita Abu Talib, pakcik Nabi?
Pakcik Nabi ni, Nabi minta satu tu, dia dah faham semua dah. Dia tolong Nabi, dia banyak bantu Nabi, dia bela Nabi daripada kecil sampailah dia besar. Nabi besar. Sampai Nabi jadi Rasul pun dia tolong lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu je, dia tak nak sebut la ilaha illallah. Dia tak nak akui, dia tak nak iktiraf. Nabi kata, wahai pakcik, katalah la ilaha illallah. Aku akan berhujah di hadapan Allah untukmu. Tapi Abu Talib tak nak. Akhir sekali dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Ada seorang budak Yahudi, waktu dia Nabi dengar dia sakit, dia pun pergi ziarah kanak-kanak Yahudi tersebut. Waktu tu kanak-kanak duduk atas ribaan ayah dia. Nabi ni punyalah Nabi nak suruh orang ni selamat daripada api neraka. Nabi kata kepada kanak-kanak tu, katalah la ilaha illallah. Lepas tu kanak-kanak tu tengok ke ayah dia pun kata, ati' Abul Qasim, kamu dengarlah cakap Muhammad. Akhir sekali budak tu pun kata la ilaha illallah, dia pun mati dalam keadaan tu. Nabi keluar daripada rumah tu, berseri-seri wajah Nabi. Sebab Nabi tahu, siapa yang akhir kalimah dalam hidup dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi kita ni kalau tak tahu yang lain, tahu ni alhamdulillah dah. Tapi kalau kita tahu yang lain lagi, kita belajar lagi nama-nama Allah yang banyak, sekurang-kurangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun dah tambah dah 3 dah. Allah tu satu, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Ya, atau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, boleh juga. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, boleh juga. Tapi maknanya kalau dia kenal hanya nama saja, Allah saja, okey dah. Okey, itu syarat nombor 1. Nombor 2, setelah dia kata la ilaha illallah, dia mesti yakin. Dia yakin bahawa Allah tu ada, dan dia yakin Allah lah yang mencipta dia, dan dia yakin bahawa Allah lah yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Dia bukan sekadar dia sebut tanpa keyakinan, tak, dia yakin. Kalau dia kata la ilaha illallah, lalu kata Allah ada. Kalau dia yakin begitu, alhamdulillah. Jangan dia kata la ilaha illallah, Allah ni ada, aku pun tak pastilah. Makna dia tak yakin, dia ragu. Kalau dia ragu tentang kewujudan Tuhan, maknanya dia tak sempurna la ilaha illallah dia. Kalimah la ilaha illallah pada dia tak sempurna, tidak akan valid bila dia tak yakin, sebab dia masih ragu dalam diri dia. Kadang-kadang masalah ragu ni dia datang apabila kita berfikir tentang Tuhan dengan cara yang Tuhan tak suruh. Sangat menghairankan, kadang-kadang manusia ni dia boleh ragu tentang kewujudan Tuhan sebagai pencipta dan dia jadi ateis. Sekarang ni ramai orang dia jadi free thinker. Dia rasa dia fikir betul. Sampai kadang-kadang kita kata dia ni tak adalah orang tak pandai, belajar tinggi. Tapi sampai ke satu tahap dia jadi free thinker dan dia rasa ragu tentang wujudnya Tuhan. So untuk jawab keraguan ini, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada kita analogi-analogi yang banyak. Okay? Allah Ta'ala bagi contoh-contoh kepada kita sebagaimana saya sebutkan tadi. Siapa yang cipta kita? Ada tak sesuatu yang boleh menjadikan daripada tiada kepada ada? Tak ada. Dan sebenar-benarnya fitrah dalam diri kita, walaupun kita kata anak tu dia pejam mata, tapi dia tahu mak dia tu ada, sebagaimana dia yakin dia lahir ke dunia ni daripada mak dia, begitulah sepatutnya dia yakin bahawa dia memiliki pencipta. Siapa yang dalam dunia ni ada satu idea dalam kepala dia bahawa dia lahir ke dunia tanpa rahim ibu? Tak ada. Kecuali seorang aja, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja.
Selain daripada Nabi Adam, ada orang yang berfikir bahawa dia datang ke dunia ni tanpa rahim ibu. Maknanya dia ni, kalaupun dia dikutip, contohlah seperti cerita Nabi Musa dikutip di sungai, tiba-tiba dia kata mungkin bayi ni dia muncul, dia lahir daripada perut sungai pun keluar baby. Ada tak manusia berfikir idea macam tu? Tak ada. Atau tiba-tiba dia jumpa anak dalam hutan, baby Tarzan. Ada tak dalam idea dia bahawa Tarzan ni lahir daripada gorila? Tak ada. The first, orang panggil impression atau datang daripada dia, dia kata, budak ni mak ayah dia kat mana? Sebab apa? Fitrah. Tidak ada seorang pun bayi yang lahir ke dunia hari ini lahir tanpa ibu. Itu fitrah. Seperti mana fitrah itu kita faham bahawa tidak ada bayi yang lahir tanpa ibu, begitulah tidak ada bayi yang lahir tanpa Tuhan. Sebab ibu tak berkuasa mewujudkan anak. Betul tak? Ibu mana yang berkuasa mewujudkan anak? Saya dilahirkan daripada ibu saya, dalam keadaan ibu saya tak mampu mewujudkan saya. Dan dia tak mampu membentuk tubuh badan saya. Keluar rupa ni Allah yang buat ni. Kalau mak saya boleh buat, tak jadi rupa ni. Hidung dia pilih, hidung Shah Rukh Khan kau letak sikit. Betul tak? Mata pun mata David Beckham ke, tapi jadi tak cantik pula hidung Shah Rukh Khan mata David Beckham. Betul tak? Tak jadilah gitu. Kalau kita boleh pilih rasa tak cantik juga. Kalau Allah Ta'ala pilih, mu pilihlah muka anakmu sendiri. Kita pun pilih. Ambil cantik, rasa tak jadi cantik juga. Tapi Allah ni dia maha agung. Dia yang cipta. Ada tak seorang ibu yang berkuasa mencipta anak dia sendiri? Tak ada. Maknanya apa? Keyakinan kita bahawa Allah mencipta kita lagi tinggi daripada keyakinan kita bahawa kita lahir dari ibu kita. Tapi punyalah manusia kadang-kadang, saya pun tak tahu cerdik dia mari ikut mana, sehingga akhirnya dia kata manusia ni lahir tanpa pencipta, dan dunia ni wujud tanpa pencipta. Sedang kalau sekecil-kecil benda atas dunia, handphone dia ada pegang ni pun, dia kata mesti ada factory, mesti ada engineer, dia mungkin ada lah macam-macam lah IT dia punya ni. Akhir sekali barulah terciptanya handphone. Dia tak akan muncul keluar tiba-tiba macam ni, tak ada. Mesti ada pencipta. Maka begitulah alam yang begini hebat, mesti ada pencipta. So bila kita kata la ilaha illallah, kita yakin bahawa pencipta kepada semua alam semesta ni, baik bumi, baik langit, baik bintang, baik alam cakrawala, semuanya termasuklah dalam diri kita. Sehingga mikroorganisma yang kita tengok dalam orang panggil mikroskop tu pun, kita kata semua itu adalah ciptaan Allah, pencipta yang maha berkuasa. Keyakinan kita kena ada dua dah. Satu tadi kita tahu dan kenal Allah, yang kedua yakin kekuasaan Allah. Syarat yang ketiga, al-ilmu wal yaqin wal qabul. Qabul ni maksud menerima. Bila kita kata menerima la ilaha illallah, dalam masa yang sama kita kena tahu bahawa selain Allah itu tidak berkuasa. Contoh saya sebut, ada ramai manusia yang melantik Tuhan-Tuhan palsu. Apa maksud Tuhan palsu? Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia, padahal dia bukan Tuhan. Okey? Ada dah? Ada, malah banyak. Okey? Ada malah banyak sesuatu yang dianggap Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Banyak. Sama ada yang dianggap Tuhan tu logik pada kita, dia tu dianggap Tuhan, mungkin ada power dan sebagainya. Sebahagian manusia lantik Tuhan tu yang tak apa-apa, yang tak ada apa-apa power pun. Kadang-kadang kalau kita kata sebahagian orang menyembah malaikat,
pasal dia kata malaikat ni powerful. Kita kata menasabah juga. Tapi ada orang sembah batu, kayu dan dianggap Tuhan. So kita kata benda ni tak ada panggil, tak logik pada kita. Tapi mungkin logik pada dia lah. Bila kita kata la ilaha illallah, kita mesti menerima bahawa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar, selain Allah adalah Tuhan yang tidak benar. Dan kita juga mesti menerima package yang dibawa oleh kalimah la ilaha illallah. Apakah package yang dibawa oleh kalimah la ilaha illallah? Package dia, bila kita kata la ilaha illallah, datang dengan package Islam. Itu package dia. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya kita ni orang Islam. Dalam Islam ada apa? Dalam Islam ada banyak lagi package dia. Boleh tak saya nak ambil la ilaha illallah tapi saya tak nak salat? Jawapan dia tak boleh. Boleh tak saya nak ambil la ilaha illallah tapi saya tak nak bayar zakat? Jawapan dia tak boleh. Boleh tak saya nak ambil la ilaha illallah tapi saya tak nak puasa Ramadan? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat la ilaha illallah dia bukan sekadar kalimah tu, tetapi dia datang bersama package. Okey? Dan package ni dia panggil the whole package. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Maksudnya, apa saja yang Allah perintah kita kena terima, apa saja yang Allah larang pun kita kena terima sebagai ini kewajipan kita dan ini perkara yang kita tak boleh buat. Baik, dia punya nasib berat dah besar. Banyak. Tapi tak apalah, kita kata sekurang-kurangnya idea kita menerima banyak mana yang kita mampu buat. Tu kadang-kadang ada benda yang kita mampu, ada benda yang kita tak mampu. Dan bukan semua benda perintah dalam agama ni wajib kepada orang panggil dalam semua. Ada perkara agama yang Allah wajibkan bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Dan dalam agama ada satu kaedah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dalam kadar kemampuan kamu. So Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin kita bunyi, ya Allah, begitu kau package ni aku rasa beratlah nak ambil semua. Tak, Allah Ta'ala dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma bukan kita boleh pick hak kita nak, hak kita tak nak, tak boleh. Hak kita mampu kita kena buat, hak kita tak mampu Allah izinkan kita untuk tahu. Bukan kita yang boleh pilih. Aku nak buat yang ni, aku tak nak buat yang ni. Aku nak, itu tak boleh. Okey? Itu syarat yang ketiga, kena terima package la ilaha illallah. Syarat yang keempat ialah kena patuh, taat kepada dia. Ini syarat nombor 4. Al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyad. Inqiyad ni kena patuh. Bila kita kata la ilaha illallah, maka kita kena patuh kepada dia. Itu antara syarat dia. Manusia kalau kata la ilaha illallah tapi dalam beberapa urusan dia ingkar kepada Allah, maka dia telah menggagalkan atau membatalkan registration dia. Ingkar ni kena faham, bukan kita tak buat saja dah. Ada orang dia tak buat sesuatu kerana tak dapat hidayah. Ada orang tak buat sesuatu kerana terlupa. Tapi dia tahu benda tu, cuma dia tak buat lagi. Ada orang pula, dia bukan sekadar tak buat, dia ingkar. Contoh, orang kata dia kena semayang 5 waktu sehari. Dia berkata, saya ni sebenarnya nak sangat tapi tak tahulah. Lemah lah. Seorang lagi kata apa? Sebenarnya tak wajib pun kita semayang. Dia ingkar. Atau dia halalkan yang Allah haramkan. Contoh dia kata, arak ni haram. Dia kata, siapa kata? Ikut akulah, arak ni tak haram, aku nak minum. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu nama dia ingkar. Ada orang mungkin dia ni
Dia tak boleh kontrol. Mungkin dia tak tahu dulu, kemudian dia minum arak, kemudian dia tahu, kemudian dia nak buang kebiasaan dia tu, mungkin payah. Seperti ada kisah zaman sahabat, orang minum arak kemudian dihukum, kemudian minum lagi, kemudian dihukum, kemudian minum lagi, kemudian. Tapi bila sahabat-sahabat cela dia, Nabi kata, aku tahu dia ni mencintai Allah dan Rasul. Maknanya apa? Ada klausa dalam agama yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran bagi orang yang tak mampu. Tapi dalam konsep asas kita kena faham bahawa kita kena taat kepada Allah. Selama kita mampu, kita ikhtiar, kita usaha, ya Allah, aku ada cita-cita, aku nak menjadi hamba yang taat kepadamu. Setaat-taatnya seperti mana Nabi SAW. Kita kena ada cita-cita tu. Mungkin hari ni kita mampu taat tu daripada syariat yang diwajibkan 50%. Mungkin 70%. Mungkin nak kata dia hamba taat 100%. Kita kata dia kena buang title dia manusia, dia kena jadi malaikat. Malaikat saja yang boleh achieve 100%. Manusia, no. Sebab tu saya kata di awal tadi, kalau kita buat salah dalam agama itu normal. Tapi yang salah ialah apabila dia buat satu kesalahan, dia tak tahu cara untuk kembali kepada Allah. Itu yang salah. Kalau dia buat salah, istighfar, dia buat salah, istighfar, dia buat salah, istighfar. Selama dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dia, dia boleh kembali kepada Allah. Itu penting. So kita kena taat. Apa bentuk ketaatan kita akan bincang nanti dalam bab perkara-perkara yang memberi keuntungan tadi. Taat apa yang paling utama. Tapi sekarang ni benda yang paling penting, istilah dia, benda yang paling penting adalah tauhid. So kalau orang tu ingkar kepada Allah, dia boleh membatalkan tauhid. Boleh faham? Ada berapa dah? 4. Satu, kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu siapa. Yang kedua, yakin dengan kewujudan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga apa? Menerima package yang dibawa oleh la ilaha illallah, iaitu Islam secara keseluruhan. Yang keempat, patuh dan taat. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, as-sidqu, yakni jujur. Jujur. Berarti bila dia kata la ilaha illallah, memang dalam hati dia mengakui Allah ni Tuhan dia, dan dia jujur pada lisan dan juga hati dia. Bukan mulut dia kata secara dusta. Dia sebenarnya macam orang munafik. Kenapa kata la ilaha illallah? Dah semua orang kata, aku pun katalah juga. Okey? Tak boleh macam tu. Dia kena jujur dalam hati, betul. Hati dia kata, Allah, aku beriman kepada Allah. Ini paling utama. Kalau mulut dia kata saja, hati tak kata, tak lepas. Syarat dia tak lepas. Dalam cerita azab kubur, ada cerita azab kubur kan. Seorang lelaki ditanya tentang man rabbuka. Kita pernah dengar cerita tentang azab kubur kan. Azab kubur ni bila orang dia meninggal. Bila orang dia meninggal, dia akan masuk kubur. Waktu dia duduk dalam kubur, akan ada malaikat datang untuk test dia. Test ni soalan dia, bocor lama dah soalan dia. 3 soalan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu. 3. Maka orang yang beriman dapat jawab. Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad, agama aku Islam. Siapa yang dapat jawab, maka Allah Ta'ala akan kata kepada malaikat, hamparkan baginya taman-taman dari taman syurga. Bukakan kuburnya seluas-luas pandangan mata, dan dibuka, dilapangkan baginya saujana mata memandang. Duduklah dalam kubur menanti hari kiamat, sampai waktu yang dijanjikan dia berada dalam taman-taman syurga. Satu lagi orang yang bila ditanya dia tak boleh jawab, sebab atas dunia dia tidak beriman kepada Allah, dia tak boleh jawab. Dia kata aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dalam hadis sebut ahin la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu.
Sebab apa? Sebab di atas dunia dia tak pernah sebut la ilaha illallah. Dua. Ada satu lagi kategori manusia. Dia tak boleh jawab, tapi dia tahu. Dia tahu, dia tak boleh jawab. Dalam hadis Nabi sebut, kuntu aquluhu kama yaqulun nas. Siapa Tuhan kamu? Allah tak beri dia izin untuk sebut nama Allah. Dia jawab macam mana? Aku tahu dulu, aku cakap dulu sebagaimana orang lain cakap. Orang ni ialah golongan-golongan yang hatinya tidak beriman, tapi lafaz di mulut dia mengaku. Golongan munafik kita panggil. Di dalam kubur Allah Ta'ala tak akan bagi dia dapat sebut la ilaha illallah. Pasal apa? Sebab atas dunia dia bukan cakap dengan jujur. Dia cakap tu sebab bermuka-muka. Tapi di dunia selamatlah dia, selamatlah. Orang akan bermuamalah, berinteraksi dengan dia, layan dia seperti mana orang yang beriman. Tapi di akhirat yang layan dia bukan manusia. Manusia layan sebab manusia tak tahu isi hati. Tapi bila sampai dengan Allah, Allah berurusan, Allah lihat kepada hati dia. Allah tahu apa isi hati dia. Jadi dia tak boleh lari. Hari ni kalau kita kata la ilaha illallah, kita mesti jujur. Hati kita pun sebenarnya mengakui dan mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. So ada 5 dah. Okey? 5. Yang kelima apa dia? Jujur. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas. Yang keenam ni ikhlas. Bila orang ni kata la ilaha illallah, dia mesti ikhlas kerana Allah. Bukan kerana mencari habuan dunia atau bukan kerana tujuan selain dari Allah. Kenapa kamu kata la ilaha illallah? Tahulah. Mungkin ada orang sebab dia nak kahwin, dia pun register sebagai orang Islam. Sebab syarat nak kahwin dengan orang Islam, kena jadi Islam. So dia pun register. Lepas dia dapat registration masuk Islam, dia pun kahwin, dia pun hidup sebagaimana dia hidup sebelumnya. Islam tak ada makna pun pada hidup dia. Hanya dia ucap tu untuk dapatkan kelulusan untuk dia kahwin sebagai pasangan Islam. Tapi dalam hidup dia, dia tak pernah anggap dia sebahagian daripada Islam, ataupun dia buat tu semata-mata nak tu je. Waktu saya duduk di Mekah dulu, kan train masyair Arafah, Mina, Muzdalifah kan. Construction dia mula-mula dapat, sebelum daripada prasarana yang dapat company daripada China. Company daripada China. Saya pun pergi, kita pun lepas daripada setahun ke dia buat tu, operasi setahun. Lepas tu syarikat China tu kena tukar. Barulah prasarana ambil alih. Waktu saya pergi jumpa dengan geng-geng prasarana tu, dia orang cerita, zaman dulu banyak masalah Ustaz dia tu. Pasal datang tu, memang kerajaan Saudi letak syarat yang nak datang buat ni kena orang Islam. Sebab tak boleh masuk Mekah melainkan orang Islam. So apa dia buat? Dia dicok-cok hak. Masuk dia Islamkan pekerja-pekerja hak tak tahu apa ni, bawa pergi ke Saudi. Jadi ada setengah-setengah tu katanya memang tak tahu apa tentang Islam. Dia hanya ketah je Islam, tapi dia bukan Islam. So orang ni dia masuk Islam tujuan apa? Sebab nak dapat kerja. So kita kalau nak valid la ilaha illallah kita kena kerana Allah. Aku buat ni sebab aku tahu aku ni hamba dia. Aku tahu aku dulu tak ada, dia yang cipta aku. Aku tahu dulu aku fakir, aku miskin, aku tak ada apa-apa. Dia yang memberikan aku rezeki. Aku tak boleh melihat, dia yang bagi aku penglihatan, dia yang bagi aku pendengaran, dia yang bagi segala-galanya pada aku ni, Allah yang bagi. Lalu hari ini dengan ikhlas hati, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Barulah power dia punya la ilaha illallah yang kita sebut. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah al-mahabbah. Al-mahabbah ni ialah kasih sayang. Seorang yang kata dia beriman kepada Allah, dia mesti sayang kepada Allah. Sayang kepada Allah ni sehingga dia ada satu cita-cita. Dia bukan
patuh kepada Allah dengan terpaksa, tak. Tapi dia patuh kepada Allah dengan penuh kasih sayang. Dia tahu Allah sayang kepada dia dan dia sayang kepada Allah. Dan dia tahu, kata dalam satu hadis, satu hari Nabi SAW dia tengok seorang ibu dukung anak dia. Seorang ibu dukung, macam datin dukung kan? Dukung. Jadi orang tanya, Nabi tanya sahabat, kamu rasa ibu ni sanggup tak campurkan anak ni dalam api? Sahabat kata tak sanggup, mustahil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sayang kepada hamba-Nya lebih daripada ibu ni sayang kepada anaknya. Ya salam. So kalau Allah sayang kat kita begitu, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk sayang kepada Allah. Kalau sayang kepada ibu kita, kita sayang sungguh kat ibu kita, kita ingat kat dia, kita rindu kat dia, maka dengan Allah lagi patut kita sayang. Sebab lahirnya kita ke dunia kerana Allah. Sebab Allah yang cipta. Ibu kita tu adalah perantara, dia jalan kita. Tapi yang sebenar mencipta kita Allah. Gaji yang kita dapat memang majikan kita bayar, tapi hakikat rezeki kita Allah yang bagi. Kesihatan kita pergi jumpa hospital, jumpa doktor, doktor bagi ubat, kita makan. Ubat tu asbab saja. Penyembuh sebenarnya Allah. Wajar tak wajar kita sayang kepada Allah? Bukan wajar, sewajib dan semestinya. Dan sayang kepada Allah menyebabkan kita tak sanggup untuk lihat Allah diduakan. Bahasa menduakan, Allah diduakan. Bahasa orang lain ni menduakan. Biasanya orang kahwin dua orang cerita macam ni. Menduakan, mensyirik. Allah tidak boleh diduakan atau ditigakan atau diempatkan atau dikongsi dengan mana-mana selain dari Allah. Sebab kita sayang hanya kepada Allah. Dan kerana sayang kepada Allah inilah kita akan sayang kepada apa yang Allah sayang, dan kita akan benci kepada apa yang Allah benci. Waktu hari ni, bila kita kata, saya dengar cerita Queen Elizabeth meninggal, sekali lagi, sebab dia cerita sehari dua hari ni kan. Kemudian saya pula dengar cerita ada seorang yang mungkin kita tak kenal, dengan seorang jemaah kata, ada seorang jemaah haji dia, jemaah umrah, dia meninggal di Madinah. Dalam hati kita kata, ya Allah, alangkah untungnya orang yang meninggal di Madinah tu. Dalam hati kita ada kasih sayang kepada orang yang Allah sayang. Sedang mungkin kita sayang kepada Queen tu sebagai manusia, kemanusiaan kita. Tapi sebagai agama, kita sayang kepada orang yang Allah sayang. Sebab itu antara syarat la ilaha illallah. Okey, ada 7 syarat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, of course kita nak polish kita punya syahadah. Bukan hari ni kita keluar, hari ni kita dengan kuliah, keluar tu kita kata, wah aku dah perfect dah hari ni, ada kan? Tak. Dia sebab akidah tauhid ni tempat dia di mana? Hati. Hati ni dia kena dilatih senantiasa. Kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada hakikat kejadian kita, kita ulang sebut, kita zikir kepada dia untuk dapatkan ketujuh-tujuh ni. La ilaha illallah kita ni nak polish dia, nak bagi, kena senantiasa garap dan kita semaikan. Saya ulang 7 perkara tadi. Pertama, kenal ni mula-mula dengan nama Allah dulu. Lepas tu tambah Ar-Rahman, lepas tu tambah Ar-Rahim. Lepas tu kita boleh tambah lagi dengan nama-nama Allah yang lain yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Yang kedua, yakin. Bertambah keyakinan kita setelah kita melihat kejadian-kejadian Allah. Boleh bertambah. Mungkin hari ni kita yakin sebab kita tengok kita. Lepas tu bila kita tengok benda-benda yang baru ni orang buat keluarkan gambar teleskop James Webb tu kan. Yang teleskop yang high resolution tu. Bila kita tengok gambar bintang-bintang yang begitu hebat dengan nebula-nebula dia yang percikan letusan-letusan bintang yang seperti bunga yang indah sebagaimana yang disebut dalam Quran, maka bertambah keyakinan kita.
Bila kita belajar ilmu perubatan, kita belah dada manusia, kita buat anatomi dia, bertambah keyakinan kita. Bila kita tengok kejadian alam yang berlaku, bertambah. Sebab tu semua sifat hati ni dia bertambah, iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Makin kita berfikir, makin kita belajar, makin kita buat amal, makin kita taat kepada Allah, bertambah iman kita. Kalau orang tu kadang dia lupa, kadang-kadang dia ingkar, kadang-kadang dia tersalah, kurang sikit. Tapi dia kena latih. Kita nak berakhir hidup kita di atas kalimah la ilaha illallah. Dan kalau orang tanya, apa sebenarnya hakikat husnul khatimah? Husnul khatimah tak semestinya mati di Madinah. Husnul khatimah tak semestinya mati di malam Jumaat atau hari Jumaat. Husnul khatimah tak semestinya mati dalam keadaan baca Quran. Tak semestinya mati dalam keadaan bersujud. Husnul khatimah paling umum ialah mati di atas kalimah la ilaha illallah. Mati dalam iman. Itu sudah menjadi husnul khatimah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, sujud kepada Allah, itu bonus. Beriman kepada Allah dalam keadaan di Madinah, itu bonus. Tapi kita pun tak nak cerita panjang batu. Cuma kita nak sebut, hati ni kena senantiasa latih. Tauhid kita ni kena senantiasa latih. Makin lama makin kuat keyakinan kita. Okey? Taat kepada Allah. Hari ni kita tahu beberapa zikir kita amal. Esok kita tambah lagi zikir, kita tambah amal. Hari ni saya nak ajar doa. Mungkin doa kita sebut dah sebelum daripada ni, tapi kalau dah sebut pun sebagai peringatan baliklah. Itulah minta kepada Allah doa yang ilmu yang bermanfaat. Kita dah sebut kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Benda-benda ilmu ni biar dia jadi manfaat kepada kita. Kita dengar mentambah iman kita, dengar kita tambah iman kita. Okey? Al-inqiyad, kepatuhan. Patuh pun mesti dilatih. Hari ni kalau kita nak buat sesuatu ni, Allahu akbar, rasa berat, lawan, buat juga. Lama kelamaan hati kita dia jadi mudah, tunduk, akhir sekali jadi hamba yang taat. Kita ni tak ubah seperti hati kita ni, tak ubah seperti kita kena latih sesuatu yang liar. Kalau binatang liar, dia kena paksa, lama-lama dia jadi jinak. Hati ni, Allahu akbar, dia punya sifat nak kata liar, cuma kita tak nampak dia. Sifat liar tu kita yang tahu. Macam mana kita nak jinakkan dia? Kita kena latih. Tahan. Lama kelamaan kita jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Okey? Yang seterusnya apa tadi? Selepas patuh, kita nak latih apa? Jujur dulu. Kejujuran kita. Kita senantiasa kena berlatih jujur. Bila kita bersendirian. Biasanya bila kita bersendirian, saat itu Allah uji kejujuran kita. Kita dengan Allah betul tak kita jujur? Kadang-kadang begitu ramai-ramai, kita nampak bila kita bersendirian antara kita dengan Allah, jujurkah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu waktu kita nak tahu, kita ni nak test kejujuran kita, perhatikan waktu kita bersendirian. Perhatikan rahsia-rahsia yang ada antara kita dengan Allah. Itulah nilai kejujuran kita. Yang keenam, apa dia? Ikhlas. Kena latih, buat amal. Berlatih buat amal, dan antara perkara amalan yang boleh kita latih untuk diri kita ikhlas ialah dengan banyak berpuasa. Sebab puasa ni ada amalan yang mana orang tak nampak. Kita lah ni payah nak latih sebab semua benda orang nampak. Satu orang nampak, yang kedua kita pula tunjuk. Pergi Mekah pun selfie depan Kaabah dulu. Selfie. Saya nak tawaf ni, nak mula tawaf dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena banyak buat latihan amalan yang orang tak nampak. Antaranya ialah puasa. Puasa orang tak nampak. Kita ni kalau ada antara kita orang puasa ni, kita pun tak tahu. Tapi latihan, dilatih ikhlas supaya hati dengan zahir dan batin kita sama. Dan yang keempat, sayang. Sayang ni kepada Allah ni
bila kita latih dengan kita memerhatikan nikmat Allah kepada kita dan memerhatikan kasih sayang Allah kepada kita. Sebenarnya Allah sayang kat hamba. Jangan ada hamba tu kata, aku tak tahulah Allah sayang ke dekat aku. Kadang-kadang syaitan dia datang, dia bagi tahu kat kita, sebenarnya Allah tak sayang kat kita. Allah tak sayang kat kita. Kita kena jawab balik, Allah lagi sayang kepada kita daripada kita sayang kat dia. Allah lagi sayang kat kita daripada mak kita sayang kat kita. Cuma kadang-kadang kita yang tak rasa kasih sayang tersebut. Padahal kita sakit, Allah sembuhkan. Padahal kita fakir, Allah kayakan. Kita lapar, Allah bagi makan. Allah bagi kenikmatan yang banyak. Kita ada keluarga, kita ada kerja, kita duduk tempat tinggal yang selesa, kita boleh membaca, kita boleh menulis, kita boleh bergerak, kita semua benda. Kasih sayang Allah terhadap hamba terlalu banyak. Cuma kadang-kadang kita yang tidak melihat kasih sayangnya. Sebab apa? Sebab kita duk nampak musibah dia kat kita. Kenapalah Allah buat aku macam ni? Kenapalah Allah ujiakan? Padahal hak kita nampak tu bandingan hak kita tak nampak boleh jadi 1/1000. Kita nampak susah tu 1, hak Allah Ta'ala bagi kat kita banyak tu 1000 atau 1,000,000 banyak lagi. Lalu bila kita kata, kita latih diri kita melihat nikmat-nikmat Allah, bertambahlah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, la ilaha illallah. Kemudian bila kita dah dapat kunci ni, kita akan hiasi dengan apa yang menguntungkan kita. Itu cerita lain. Hari ni kita pesan kepada semua ahli keluarga kita, harta kita yang paling utama dalam hidup ini ialah la ilaha illallah. Mana analogi contoh yang kita nak boleh tampuk pentingnya la ilaha illallah ialah bila kita nak pergi ke Mekah. Itu analogi di dunia. Boleh tak seorang yang tidak sebut la ilaha illallah masuk ke Mekah? Tanya ni soalan. Boleh tak orang yang tak ada la ilaha illallah dia nak masuk ke Mekah hari ni? Jawapan dia tak boleh. Mekah ni hanya untuk orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam tak boleh masuk Mekah. Kalau dia masuk pun curi-curi. Tapi in reality, hakikat sebenar dia tak boleh masuk. Sebab apa dia boleh curi? Sebab hari ni Allah tak ketatkan lagi dia punya sistem dia, penjagaan dia. Manusia boleh lolos lagi. Allah Ta'ala, saya sebut dia tadi, Allah bagi manusia jalan kebaikan dan Allah tunjuk juga jalan keburukan. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita faham, ada satu lagi tempat yang mana kita tak akan dapat masuk walau apa pun cara kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah. Bukan setakat tak boleh masuk, even tak boleh cium pun haruman yang ada daripadanya. Apa tempat tu? Syurga. Tak akan dapat masuk syurga dan tak akan dapat cium haruman syurga orang yang tidak ada kalimah la ilaha illallah. Jadi itu harta kita. Senakal mana kita, sejahat mana pun orang tu, sebaik mana pun dia, jangan dia berpisah daripada la ilaha illallah. Okey? Bunuh orang contohlah, kalau dia bunuh orang, dia kata la ilaha illallah, dia masih ada peluang untuk masuk syurga. Kita pernah dengar cerita 100 orang, lelaki yang bunuh 100 orang, akhirnya masuk syurga sebab dia ada la ilaha illallah. Ini harta kita yang paling bernilai. Buatlah apa nak buat dalam hidup, gilah mana kita nak tinggal, tapi yang satu kita kena pegang. Pesan kepada anak cucu kita, jagalah la ilaha illallah, bahawa kita ada Allah dan kita tak akan sembah selain daripada Allah. Banyak mana hak kita nak buat, tu kemudian. Registration tu kena jaga. Biar dia valid. Kad kita tu, access tu valid sampai bila-bila. Kalau berasa dia nak mati dah, expired. Expired tu istilah kita lah. Kita renew balik. Kalau rasa iman kita makin lama makin jauh, kita renew balik. Istighfar, mengucap balik la ilaha illallah. Ingat balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Baik, alhamdulillah habis kita hari ni tak sempat kot soal jawab tu. Sebab
Ini satu pukul 12. Yang kedua, ada hati minta untuk doa kakak dia untuk pergi di Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua dan berkati kakak Datin yang akan ke Madinah, dan dipermudahkan segala urusan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita dan juga yang akan pergi nanti insya-Allah.